Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kelas hari ini kita akan masuk bab 10 tingkatan 4 iaitu kimia dalam perubatan dan kesihatan. Okey, kita masuk kepada soalan objektif. Manakah antara berikut merupakan ciri bagi perubatan komplementari? Komplementari ni dia macam rawatan alternatif lah, alternatif yang selain daripada rawatan biasa. Jadi sebenarnya rawatan komplementari ni ada benda. Okay, ingat segala nota cikgu tolong catat supaya lain kali bila awak tengok balik soalan ni awak refresh balik. Okay, perubatan komplementari ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 iaitu yang pertama ialah akupuntur. Akupuntur ni kalau tengok dalam cerita Cina, dia cocok dengan jarum. Tu yang akupuntur. Okay. Saya dah akan ceritalah secara detail apa akupuntur tu buat ke apa ke. Tapi supaya awak tahulah ingat balik. Okay, yang rawatan yang kedua ialah terapi herba. Yang ni terpulang sama ada dia nak minum ataupun dia buat ubat lah. Okay, sama ada dia buat ubat ataupun dia sapu ataupun dia asap. Mana-mana dia guna herba tumbuhan. Okay, yang ketiga ialah urutan tradisional. Urutan spa tak kira. Itu benda lain. Urutan tradisional ni untuk membetulkan saraf, urat, apa semua. Orang kata sedap badan ni. Okay. Jadi itu urutan tradisional. Macam bidan orang bersalin, apa semua tu. Itu. Okay. Yang keempat ialah kiropraktik. Okay, kiropraktik ni ialah dia guna badan dia ataupun tangan atau badan yang tukang urut tu untuk betulkan kedudukan tulang. Ada yang viral kalau cari dalam YouTube ataupun cari dalam Facebook ke apa ke, cari orang yang betulkan kedudukan tulang dengan guna tangan dia. Jadi dia boleh kekat macam gitu. Macam kalau ada orang sendi bahu tercabut, dia pun boleh dia boleh pasang balik. Itulah kedudukan tulang ataupun saraf ke apa ke. Okay. Biasanya tulang lah untuk kiropraktik. Okey, dan yang terakhir ialah homeopati. Okey, homeopati. Okey, homeopati ni ia adalah dia bagi ubat semula jadi. Okey, yang untuk kuatkan antibody. Hak tu tujuan dia. Bukannya dia kata kalau dia ubat demam, fungsi dia macam Panadol. Panadol tu lain, dia ubat sintetik. Maknanya dia ada fungsi dia lah. Maksudnya dia untuk mengurangkan simptom. Gitu. Bukannya ia menyembuhkan tau. Homeopati pun sama, lebih kurang ubat semula jadi. Kalau badan kita respon baik dengan ubat homeopati, akan jadi baiklah sakit kita. Okey, jadi yang mana antara berikut merupakan ciri bagi perubatan komplementari? Okey, yang pertama dia kata rawatan menggunakan ubat-ubatan sintetik. Sintetik ni maksudnya ubat yang dibuat di kilang lah. Okey, sebenarnya homeopati pun buat di kilang, tapi dia macam dicipta, dihasilkan di kilang. Itu adalah ubat dihasilkan di kilang. Jadi itu adalah ubat sintetik. Okey, yang kedua, pembuktian keberkesanan dilakukan secara klinikal. Okey, kalau dia buat gini dilakukan secara klinikal ataupun kita panggil kajian klinikal. Okey, yang ini adalah untuk ubat sintetik. Bila dia buat satu ubat sintetik, dia buat ujian klinikal. Ujian klinikal ni macam kita panggil sekumpulan orang secara rawak. Kita test ubat ini kepada orang tu. Jadi kita tengok apa kesan dia. Okey, kalau macam contoh dia buat ubat kencing manis. Jadi dia akan kumpulkan secara rawak orang yang ada penyakit kencing manis. Dia bagi ubat tu, dia tengok keberkesanan. Dia tengok
side effect ataupun kesan sampingan dia benda. Itu maksud ujian klinikal. Kita buat terhadap orang. Okey, yang C, menggunakan kaedah seperti pembedahan dan radioterapi. Okey, kalau dalam banyak-banyak ni, 5 ni kita tak ada pun pembedahan. Pembedahan ialah perubatan moden. Dan yang terakhir, tidak menggunakan ubatan mengandungi dadah dan bahan kimia sintetik. Ya, dia tidak gunakan. Okey, jadi jawapannya adalah D. Okey. Hak lain ni semua adalah yang A, B, C adalah perubatan moden. Ni moden. Okey, kaedah manakah yang paling berkesan untuk merawat masalah sakit belakang dan leher? Jadi ini berkaitan dengan masalah sakit belakang dan leher. Ini berkaitan dengan urat lah. Urat ataupun tulang kalau kita selalu tidur. Okey, jadi ini antara homeopati ke? Homeopati ni biasanya untuk demam, cerit beret. Tu homeopati, okey. Kiropraktik rawatan tulang dengan saraf, akupuntur, cocok jarum, terapi herba, makan ubat akar kayu. Okey, jadi sakit belakang leher ni yang paling sedap sekali kita buat urutan lah. Urutan bukan urutan tradisional, urutan berkaitan dengan tulang. Jadi jawapan dia adalah B. Bila dia cerita pasal tulang ni. Okey, nombor 3, antara berikut yang manakah merupakan faktor dalaman? Faktor dalaman yang mempengaruhi penghasilan radikal bebas dalam badan manusia. Jadi apa-apa hal kita kena tahu apa itu radikal bebas. Radikal bebas. Apa benda tu? Itu adalah atom atau molekul yang kekurangan elektron, yang menjadikan ia tidak stabil. Okey, lalu menyerang atom atau molekul yang lain. Okey, senang cerita dia ada ini ada satu atom. Okey, ada satu atom. Sepatutnya kalau ini nombor proton dia 2, jadi dekat luar dia punya elektron tu sepatutnya 2. Tetapi kalau ini radikal bebas, dia punya proton ada 1, elektron proton ada 2, elektron ada 1. Sebab dia sudah hilang tak ada. Okey, jadi ini kita panggil radikal bebas. Dia akan pergi serang atom atau molekul lain yang normal. Okey, jadi yang merupakan faktor dalaman. Dalaman ni adalah dalam tubuh. Dalam tubuh yang buat. Apa dia? Adakah asap okok kita daripada dalam ke keluar asap okok? Tak ada. Okey. Ni salah. Okey. Metabolisme. Metabolisme ni termasuklah respirasi. Respirasi sel. Okey. Respirasi. Respirasi ni macam pernafasan. Itu metabolisme lah. Okey. Yang ketiga, sinaran ultraunggu. Hak ni biasanya daripada matahari. Adakah dia daripada dalam tubuh? Tidak. Matahari tak ada dalam tubuh, hidup luar. Okey, dan juga pencemaran udara pun duduk di luar. Jadi jawapannya adalah B.